Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Terkuasa Masjid Tun Abdul Razak Opung Pulih, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan, diberi kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah, dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk makluman tuan-tuan, hari ini 6 Oktober bersamaan dengan 18 Safar. Pada kota perasan hari ini tuan, kes COVID kita ni sampai 691 kot. Tak silap. Tuan. Kemarin ni 3 hari tu 300, kemarin 400, ni 600. Esok kan kita tak tahu tuan macam mana lah tuan. Kita doalah mudah-mudahan kita ni terpelihara daripada betul bencana tersebut tuan. Kita pada hari ini dengan sambung kita tajuk kita ni berkaitan dengan bab fiqh, iaitu pemberian. Apa cerita tentang pemberian ni? Larangan menarik kembali hadiah yang telah diberikan. Cerita ni macam mana? Kita bagi hadiah, kita ambil balik. Kalau bahasa Melayu panggil buruk siku. Hang bagi, hang ambil balik. Itu bahasa Melayu. Tapi apakah dalil? Apakah hujah? Apakah cerita dia Nabi larang ni? Pasal apa Nabi larang? Mesti ada sebab. Dan apakah akibat kalau kita ambil balik benda yang kita bagi tuan? Itu tajuk kita hari ni. Okey, sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, tadi kita tengok balik satu benda tuan, keutamaan hari Jumaat. Ni kita selalu ulang-ulang tuan, sebab apa? Nak beritahu tuan betapa pentingnya hari Jumaat ni tuan. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, beliau mengatakan fa'akthiru fihi minas salati alayya. Kalian banyak-banyak salawat kepadaku pada hari Jumat. Okey, satu dalil tuan-tuan, fa'aksiru, iaitu apa? Nabi kata perbanyakkan solawat kepadaku hari Jumaat. Hari Jumaat ni Nabi kata apa? Perbanyakkan solawat. Kita main masjid, bagus dah. Kita sedekah, bagi duit, tabung kita, alhamdulillah dah. Cuma kadang-kadang tu kita terlepas pandang tentang solawat pada Nabi. Lepas ni kata tuan, main hari Jumaat kita tingkatkan lagi solawat. Hari ni tu solawat dah, kemarin solawat, kemarin tu solawat. Tapi hari Jumaat itu lagi-lagi banyakkan lagi solawat pada Nabi. Sebab dalil kedua Nabi kata pula, siapa yang salawat aku pada hari Jumaat akan dinampakkan. Nabi kenal kita tuan. Siapa dia salawat pada dia? Sekian, sipulan dan sebagainya. Ucapan seorang ulama ketika tanya banyak itu berapa? Ya paling tidak 300 lah. Jadi ulama kata berapa banyak tu? Dia kata banyak tu, minimumnya 300. Pasal polis kata komannya 300. Itu pulang pada kita lah. Tak ada kata dia ada nilai tertentu. Perbanyakkan salawat. Tapi kita tak pernah salawat, satu benda, dua benda, tambah dengan P300. Jauh lagi lah. Kena mula dulu hari ni. Hari Selasa, Rabu, Khamis, hari-hari salawat kepada Nabi. Kan? Lepas tu bila main Jumaat, lagi double, lagi triple. Itu maksudnya. Baru kita boleh perbanyak. Tapi kalau hari ni pun tak salawat kepada Nabi, mustahil kita nak banyakkan hari Jumaat. Tuan. Apakah hari ini kita sudah 300 kali bersalawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau kita nggak bodoh? Padahal hari Jumat hari yang spesial, yang sangat dicintai Allah Jalla Jalla. Hari Jumat kan hari yang spesial, hari yang istimewa. Yang mana kita manusia ni, alam kita, langit, bumi, bintang semua ni disempurnakan cintanya pada hari Jumat. Dan hari Jumat jugalah berlakunya hari kiamat. Kita akan balik pula kepada Allah ni hari kiamat. Tuan, hari Jumat berlaku kiamat. Hancur habis bukit Gunung Ganang hari Jumaat tuan. Dan hari Jumaat pula hari mulia bagi kita orang Islam, ibadah hari Jumaat. Hari Jumaat juga penghulu segala hari.
Ketua segala hari itu 7 hari dia tu ketua kan, hari Jumaat. Kita tahu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mau solawat, enggak solawat, beliau tetap mendapatkan solawat. Kalau kita tak salawat, kalau kita nak salawat ke, Nabi tak heran kan. Sebab apa? Ada yang salawat pada dia hari-hari kan. Siapa dia kan? Dari siapa? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Allah tu Rabb kita. Allah tu yang menciptakan surga dan neraka. Itu bersalawat buat Nabi. Allah sendiri, Tuhan kita pun salawat pada Nabi. Kita ni manusia kan, kita pengikut Nabi, umat Nabi Muhammad, lebih-lebih lagi salawat pada Nabi. Malaikat pun salawat pada Nabi. Nampak kan? Jadi kita ni yang mana apa, yang mana naif, yang mana yang sebuah kekurangan ni, kena lebih-lebih lagi salawat kan. Itu sepatutnya. Malaikat-malaikat Allah bersalawat. Lalu Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Wahai manusia-manusia yang beriman, kalian bersalawat. Kalian bersalamlah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, tapi bagaimana bersalawat kepadamu?" Jadi bila Ma'arhan kata salat kepada Nabi, kami tahu cara engkau ajak kami salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi salawat ni macam mana? Dia pun tak tahu lagi. Nabi ajak tata cara macam mana nak salawat pada dia kan. Kita setiap salat mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana bersalawat? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai hadis yang biasa kita baca ketika salat. Jadi yang salawat macam mana? Salawat yang kita baca tu paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau nak yang panjang, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Tahiyat akhir tu. Sampai innaka Hamidum Majid. Itu pun salawat yang jelas Nabi ajar. Nak panjang, baca yang tu. Nak pendek, kita baca lah ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai dah. Dia menjadi Allah dan para betul malaikat akan balas pada kita kan 10 kali kan. Bukan salawat pada kita, dia balas keampunan, kerahmatan, keberkatan. Itu yang lebih baik kan. Salawat pada Nabi sekali, Allah balas balik kita 10 kali. Bagi RM1 dapat RM10. Bayangkan duit kan. Bagi RM100 dapat RM1000. Siapa nak bagi kan? Bagi RM1000 dapat RM10,000. Ganda sampai 10 kali ganda. Duit dapat habis kan. Tapi salawat ini keberkatan, kerahmatan, itu yang kita nak kan. Jadi janganlah kita ralik kan. Duduk saja lala ni pun, sandak lah ni pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa pun tak tahu. Sehingga dengan kuliah hati dalam ni Allahumma salli ala Muhammad berapa kali dah. Kita boleh ulang. Okey, ni tentang keutamaan hari Jumaat. Okey, kita pergi lagi dah. Ni tajuk abato kita, larangan menzalimi pemberian hadiah anak-anak. Ni tajuk minggu lepas. Saya nak ulang kaji sikit. Tajuk hari ni bab kita bagi hadiah ambil balik. Ni tajuk itu ni kita zalim. Ada anak kita pilih kasih. Bagi kat Bahlo, bagi kat Bangci, orang lain tak dapat. Bagi kat Bangor, orang lain tak dapat. Kita pilih kasih. Apa Nabi beritahu? Iaitu dari yang pertama, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Tak mana pi pun buat adil. Anak kita ke, keluarga kita ke, kerja kita ke, semua tindakan kita kena adil kan. Terpulang adil ni dia meletakkan pada tempat dia. Jadi kena gaya, bertepatan, sesuai. Itu nama adil. Tak berat sebelah, tak menzalimi. Kalau tak adil, dia jadi zalim kan. Dan lagi Nabi Allah kata pula, buat kebajikan. Bantu orang, ada duit bagi duit, ada tenaga bagi tenaga. Last sekali doa pun boleh kan, tak ada masalah. Kita tolong orang kan. Okey, kita pergi. Dan dari yang kita bincang itu ni daripada Nu'man bin Bashir. Apa cerita kan yang tajuk minggu lepas. Ayahku Bashir memberikan suatu pemberian kepadaku. Ayah ni bagi dekat anak dia Nu'man satu hadiah.
Maka ibuku Amrah bin Rawahah berkata, mak dia tengok ayah bagi hadiah ke anak, mak dia kata, tuan, aku tidak reda sampai engkau menjadikan Rasul sebagai saksi atas pemberian ni. Pelik tuan. Mak mana yang marah ni? Ayah bagi hadiah ke anak, mak marah. Jadi benda tu pelik tuan. Sebab apa? Kalau ikut bagus lah, ayah bagi ke anak hadiah. Tapi tak, si mak ni dia kata, aku tak reda sampai engkau pergi jumpa Nabi saksi dengan pemberian ni. Sebab apa je lagu tu tuan? Timbul tanda tanya. Maka ayahku pun pergi jumpa Nabi, lalu berkata, aku telah memberikan kepada anakku dari isteriku Amrah bin Rawahah sebuah pemberian, sebuah hadiah. Lantas isteriku memintaku jumpa engkau ni untuk buat persaksian, ya Rasulullah. Nabi pun berkata, apakah engkau memberi kepada seluruh anakmu sebagaimana engkau bagi pada Nu'man ni? Soalan cepu mah. Yang hang bagikan Nu'man ni, anak lain dapat juga kah? Nampak tuan? Apa Bashir kata? Tidak, tak bagi pun ke anak lain. Anak ni saja boleh. Nampak tuan? Kalau ikut tu bagus, mak ni bagi anak, bagi kat anak. Tapi tak, mak dia tahu sebab apa? Tak bagi semua. Bagi kat Bashir, apa dekat Nu'man saja. Apa Nabi kata lagi? Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersikaplah adil terhadap anakmu. Bertakwa, takutlah kepada Allah ni. Betul nak bagi hadiah bagus, tapi kena timbang antara. Takutlah kepada Allah dan bertakwa, bersikap adil lah terhadap anak-anakmu. Maka ayahku pun balik dan mengambil kembali pemberian yang telah diberikan. Dengar cerita lagu tu, Nabi kata lagu tu, dia pun balik pergi ambil hadiah yang diberikan Ummah. Itu kisah dia, hadis Bukhari. Apa cerita dia tuan-tuan? Hadiah tadi ni tergantung benda apa dia bagi. Dia bagi hamba kan. Hamba ni kepada Nu'man. Dan yang menariknya, rupanya Bashir ni dia ada banyak mak, banyak isteri. Salah satu Amrah ni isteri dia, anak dia nama Bashir Nu'man. Mungkin anak mak ni dia bagi hadiah. Anak mak tu tak bagi, anak mak ni pula tak bagi. Itu yang berlaku. Sekali tengok baguslah. Yang mak ni pun masih kata, oh anak aku dia sayang, anak lain dia tak sayang. Seronok dia. Zaman kita lagu tu. Tak nampak? Kalau mereka bertakwa tuan, jangan. Anak lain pun ada hak juga. Walaupun lain-lain mak, lain-lain anak ni, tapi ayah yang sama. Ayah itu kena bertanggungjawab bagi semua sama rata. Semua adil tuan. Nampak tuan? Sebab apa? Takut kepada Allah. Nampak tuan? Mereka ni pun kalau kahwin 2-3 orang pun, 4 orang pun kerana nafsu, kerana agama tuan. Kita lah ni habis tuan. Nak seronok betul tak berjaya. Sebab apa? Banyak cubaan-cubaan yang gagal. Sebab apa? Tak ikut agama. Nikah kerana agama tuan. Selesai masalah. Hadis Bukhari tuan. Okey, tu tajuk minggu lepas. Jadi dengan anak-anak ni tak boleh kita beri apa tu berat sebelah. Dia mesti adil sesama anak. Okey, ni tajuk yang kedua tuan, saya sentuh sikit. Tuan tahu tak apakah dosa yang pertama sekali berlaku di langit dan di bumi? Rupanya tuan ada cerita apakah dosa yang pertama yang berlaku di langit dan dosa yang berlaku di bumi. Kita nak rujuk balik apa kata Allah dan apa kata Nabi. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja. Na'udzubillah. Jadi apa tu hasad ni dosa besar kan? Kita rasa tak apalah, dosa kecil je. Hasad ni termasuk dosa-dosa yang besar. Padahal dosa besar itu, kata para ulama, gak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Okey, kalau dosa-dosa lain yang kering, dosa kita mudah lah. Apa dia? Ambil wuduk tadi dekat bilik air ni, dekat rumah ke, kat pancuk ke, kat mana ke, hilang dosa-dosa tadi. Kita semayang pula ni tadi ni, hilang dosa-dosa kita dengan air wuduk kita, dengan solat kita. Jadi dosa besar tak jadi, tak pakai. Dia kena bukan boleh basuh gitu je, dia kena tonyok betul-betul. Kalau kotak biasa-biasa, gebui-gebui hilang. Tapi kalau kotak yang berdaki, yang ni dia kena tonyok kan. Sama aja dosa ni. Dosa kecil-kecil, setakat air wuduk, sekadar semayang tu boleh hilang lagi. Kalau dosa itu besar, dosa yang ni kena taubat kan, taubat nasuha.
minta betul-betul kepada Allah, taubat tuan. Kalau terbuat lagi, minta taubat lagi, minta taubat berterusan. Itu manusia. Dia rasa malu pula, Allah aku buat banyak kali ni. Tak, minta taubat. Sebab apa? Kita manusia ghalib alpa, terlupa dan sebagainya. Kena minta taubat tuan. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Kata Imam Qurtubi ni, dia kata apa? Hasad ni merupakan dosa yang pertama berlaku di langit dan dosa yang pertama berlaku di bumi. Punca apa? Hasad, dengki, iri hati, tak puas hati. Itu hasad ni dosa yang pertama sekali berlaku di langit dan di bumi. Apa dia tuan? Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Rupanya dekat langit ni siapa yang hasad ni, pertama sekali hasad iblis tuan. Syaitan iblis ni. Di kepala ni iblis ni, dia yang melakukan hasad. Kepada siapa? Kepada Adam tuan. Apa kisah tuan? Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam, padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Pertama dia hasad sebab apa? Iblis ni senior, all timer. Dia cerita dulu, pasal apa aku nak sujud pada Adam? Dia junior aku. Kita lah sekolah sama dulu ni senior, takkan nak hormat junior. Junior baru masuk. Tu seniority kat dunia. Iblis pun sama juga. Dia kata aku ni, engkau cerita dulu pasal apa aku nak sujud dekat Adam. Sujud ini bukan sujud kerana menyembah, sujud hormat tuan. Berbeza tuan. Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Jadi kes kedua pula tadi sini dia buat dulu pasal nak hormat pada orang yang makhluk yang buat kemudian. Kedua pula binaan dia atau penciptaan dia tu, unsur-unsur dia pada api, kemas hebat. Takkan nak pergi sembah, nak pergi sujud dekat tanah Adam ni. Lekeh je tanah ni. Nampak tuan? Itu yang penyebab iblis ni dia tak mahu. Sebab apa? Hasad tadi. Dengki, iri hati. Nampak itu? Berlaku di mana? Di langit. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih tinggi karena dorongan hasad. Itu dosa yang pertama kali tanggung di langit. Yang kedua di bumi. Okay, di bumi pula siapa yang mula buat hasad ni dosa ni tuan? Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Macam mana dua adik-beradik ni boleh pembunuhan? Kes apa? Hasad tuan. Hasad di dunia ni pun sama. Iblis tadi pun tak puas hati, manusia dengan manusia pun tak puas hati. Perasaan hasad itu ada. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Apa? Kurban Allah uji mereka berdua ni. Mana kurban mereka, sembelihan mereka, ya Allah terima. Allah ambil Habil. Qabil Allah tak ambil. Qabil bunuh Habil. Sebab apa? Iri hati tadi. Iri dia. Kok dia yang diterima?
Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Jadi kes pembunuhan yang pertama sekali Qabil dengan Habil tadi. Sebab apa? Dia bunuh saudara dia. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain, bingung dia. Karena dia nggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung sing tukaran sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Apa cerita tuan? Qabil ni bunuh Habil. Dah dibunuh kali pertama ni dia tak tahu lagi macam mana nak urus jenazah ni. Tak ada ilmu tuan. Allah utuskan 2 binatang ni burung ada depan mata dia, duk bergaduh, tekak, mati seekor. Apa yang hidup ni buat? Dia kambui kawan dia tu tuan. Nampak tuan? Tu burung nak ajak kita manusia ni akal jenuh ni. Otak ada, akal ada. Tapi tak, kalau tak ada pengalaman, tak ada ilmu tuan, tak hati buat apa tuan. Sebab tu kita belajar berterusan sampai ke lelahat tuan. Ilmu ni luas tuan. Kita rasa pandai tak ke mana dah, hebat dah. Bawa setitis air dalam lautan tuan. Ambil 7 lautan pun tak boleh tanding dengan ilmu Allah tuan. Bayangkan Allah kata kita ni perlukan panduan, perlukan pedoman, perlukan ilmu tuan. Nak simpan jenazah pun kalau tak tahu tak boleh buat tuan. Ni buktinya Allah turunkan 2 burung ni, ajak cara macam mana nak urus jenazah, urus tentang kematian ni. Akhirnya Qabil, begitu tahu caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Nampak? Beza tuan. Qabil ni sebab dia yang mula bunuh, selepas itu kematian-kematian yang ada pembunuhan, dia pun dapat saham dosa akhirat. Maksudnya kita agama ni kena berhati-hati. Kita buat kebaikan, ada orang tiru kita, ajak kita ajak dia, dia ikut, dia abad kat orang. 5 orang buat, kita ajak tu, benda yang berfaedah, pahala mereka, ibadah mereka dapat kat mereka. Tapi salin satu masuk akaun kita. Sebab apa? Mereka buat tu sebab kita ajak. 20 orang buat tu dapat pahala kat mereka. Tapi salin 20 tu pergi kat kita, akaun kita. Banyak pahala. Jika kita buat kejahatan tuan, satu kejahatan kita buat, seorang ikut, 2 orang ikut, 5 orang ikut, mereka buat, mereka dapat dosa. Tapi siapa ajak? Kita untuk guru ni. Kita pun dapat saham dosa akhirat. Pergi akhirat nanti, ya Allah banyaknya dosa aku buat apa ni? Lupakan engkau dulu ni. Kau ajak benda buruk, kau ajak benda jahat orang ikut. Itu saham kejahatan MLM akhirat kita tuan. Berhati-hati tuan. Sama juga ni, dosa yang ada lah ni, bunuh ni, Qabil pun dapat tumpang saham itu. Sebab apa? Dia yang pertama sekali buat kejahatan, bunuh saudara dia. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang menyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad. Jadi hasad ni penyakit yang paling teruk, paling bahaya. Sebab apa? Tak kira lah bangsa apa, tua muda ke miskin kaya ke siapa-siapa manusia ni, hasad itu ada. Atau iblis syaitan tadi pun ada perasaan hasad. Jadi bahaya tu. Jadi musuh kita ni diri kita tu, perasaan kita, tak puas hati, iri hati kan. Jadi bila hasad ni, kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah bagi. Kita telah menolakkan takdir dan sebagainya. Sebab hasad ni dia ada kaitan dengan apa yang Allah bagi nikmat pada orang-orang, kita tak puas hati. Itu kenapa berhati-hati balik tuan. Okey, tajuk kita hari ini, bab fiqh pemberian. Larangan menarik balik kembali hadiah yang telah diberikan. Kita bagi hadiah, kita tarik balik. Apa dalil dia? Apa hujah dia? Hadis Bukhari
iaitu telah bercerita kepada kami Ismail, telah bercerita kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari bapaknya. Aku mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu berkata, aku memberi seseorang kuda. Umar ni bagi kuda dekat seseorang agar digunakan untuk di jalan Allah. Lalu orang itu pun menjualnya. Dah ambil kuda tadi, dia pergi jual orang tadi, kuda tadi, atau tidak memanfaatkan sebagaimana semestinya. Kita bagi hadiah ke orang tu tak guna, dia boleh pergi jual pula, dia boleh buat lega tak guna sebenarnya. Macam mana perasaan kita kan? Tengok apa yang Umar ni buat. Kemudian aku berniat membeli kembali. Dia bukan nak ambil pun, dia beli balik kan. Apa dia? Benda yang dia bagi dekat orang tadi. Kemudian aku berniat membelinya kembali dan aku kira dia akan menjualnya dengan harga murah. Dah beli balik ni jual murah lah kot, dah kita yang bagi tadi. Lalu aku bertanya hal itu kepada Nabi. Mereka untung. Apa-apa berlaku, ada masalah, tanya Nabi balik. Sebab Nabi ada. Kita zaman kita lah ni, Nabi dah wafat, dah meninggal. Tapi tak ada masalah. Kita rujuk balik. Qala Allah, qala Rasul. Jabatan agama ke, bagian faraid ke, bagian harta ke, bagian apa ke. Tanya orang yang berkaitan. Dia akan ada jawapan kan. Kemudian apa Nabi jawab? Jangan kamu membelinya sekalipun orang itu menjualnya dengan harga 1 dirham. Jangan beli balik hadiah tadi walaupun harga 1 dirham. Han jual tadi kalau han nilai dia tu 1000, dia jual kat hang RM1. Pun jangan beli. Nampak tuan? Abang kata jangan ambil balik pemberian. Kerana orang yang mengambil kembali hibahnya, pemberian dia, hadiah tadi, seperti anjing yang menjilat kembali ludah dia. Bayangkan hinanya orang yang bagi hadiah ke orang, dia ambil. Kalau buruk siku ni, siku saja buruk, bodoh orang tuan. Tapi tak, Nabi nak abang sini lebih teruk daripada buruk siku. Anjing tu dia jilat kembali ludah yang dia ludah. Dah kotak kan anjing, dia ludah kotak dah benda tu, dijilat balik pula benda yang dia bagi tu, dia ludah tadi. Nabi kata perumpamaan sangat hina dina kan. Hadis Bukhari. Dalil yang kedua, jadi muttafaqun alaih, Bukhari pun sebut, Muslim pun sebut. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang muntah, tadi ludah, jadi muntah, kemudian menjilatnya kembali. Nampak kata lagi hina. Kalau ludah ayat liak kita pun, kotak ni. Tambah lagi lah COVID-19, bersih ke benda cecair-cecair daripada muka kita, mulut kita ni. Kalau dia tu ada positif, naya dah. Sebab dia akan berkembang dengan benda-benda tadi. Jadi yang ni pula apa? Muntah kan. Bukan kata elok dah, muntah. Jatuh keluar anjing tadi muntah, dia jilat balik muntah tadi. Sangat-sangat kotor kan. Jadi hinanya kita ni kalau bagi ke orang, kita ambil balik pemberian itu. Seperti apa? Kita jilat balik muntah anjing kan. Yang mana yang muntah tu kita jilat balik kembali. Muttafaqun alaih. Dari riwayat lain sebut lagi, tidak pantas bagi kami mempunyai sifat yang buruk, orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang kembali muntahnya. Dalam riwayat lain sebut, orang yang menarik kembali hadiahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya. Semua benda sama. Dalam riwayat berikutnya, perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya seperti anjing yang muntah kemudian jilat kembali muntahnya dan makannya. Itu dia. Dah jilat, makan pula dah. Telan tuan. Teruk tak teruk. Semua ni balik pada hadiah tadi, hibah tadi, pemberian tadi. Tak kira dah apa benda kita bagi tuan, kita ambil balik. Itu yang berlaku. Sedekah ke, hadiah ke, apa saja milik kita asal itu, bagi ke orang, kita ambil balik. Okey, dalil yang keempat. Dari Am bin Shu'aib, dari ayahnya, dari datuknya yakni Abdullah bin Am radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang meminta kembali apa yang telah ia berikan apabila seperti anjing yang muntah kemudian memakannya kembali. Muntah tadi dia makan balik. Apabila seseorang meminta kembali pemberiannya, maka hendaklah ia diperiksa dan diteliti apa yang ia minta kembali itu, lalu diberikan kepadanya. Saya tadi tak clear kan? Jadi jangan kita kena berhati-hati. Dah bagi ke orang, jangan kita pergi ambil balik. Kandungan bak dia,
Tidak halal bagi seseorang meminta kembali pemberian atas sedekahnya. Dia bagi tadi, jangan minta balik. Hadis ini secara jelas mengharamkannya. Kerasnya pengharaman dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, penyerupaan. Orang yang meminta kembali pemberiannya seperti anjing. Siapa yang minta balik ni macam anjing. Teruk dah kan. Dalam binatang ni, orang kata anjing kan, marah kita kan. Kata khinzir pula lagi marah. Dua binatang ni sangat-sangat sensitif. Kalau kata kera ke, kebau ke, jebon ke, marah juga. Tapi lawak-lawak lagi. Kalau kata hang ni anjing ni, marah kan. Buh kita maki lagi, buh khinzir pula ke, lagi marah. Tapi kalau kita ambil barang-barang yang kita bagi tu, sama kita macam anjing. Itu pertama. Kedua, penyerupaan hadiah yang diminta kembali dengan muntah. Hadiah tadi cantik, elok, bagus. Tapi kita ambil balik, muntah, hina, kotor, tak elok. Itu. Yang ketiga pula, orang yang meminta kembali pemberiannya ada contoh buruk. Dah bagi, ambil balik. Jangan tuan. Kita berhati-hati. Dah bagi tuan. Sebab Nabi hebat pula. Nak bagi ni benda yang kita sayang. Yang kita sayang, yang kita suka, bagi ke orang. Itu yang terbaik. Nak bagi, tak bagi. Bagilah tuan. Biar rasa nak bagi, tak bagi tu, kita sayang benda tu. Kita bagi tuan. Pejam mata. Tapi tak, kes ni pula, pergi ambil pula dah, balik. Kalau buat lagu tu, termasuk cerita kita hari ni, macam mana ibarat dia, anjing yang mana, muntah dia, ludah dia tu, kita telan balik, kita jilat balik, kita makan. Nampak tak? Jadi bahaya kan. Okey, penyerupaan seperti ini lebih menunjukkan kerasnya larangan dan jelasnya pengharaman daripada penggunaan lafaz pengharaman yang jelas. Jelas kan cerita dia. Jadi kalau kita ambil saja tadi seperti anjing tadi. Anjing mana yang muntah dia telan balik, dia jilat balik. Jadi nampak kata hinanya kita buat lagu tu. Hari semua ni tu bersama. Surah Al-A'raf ayat 175 177. Maka jawabnya, dalam pandangan syariat, penyebutan penyerupamaan seperti ini maksudnya adalah penegasan larangan. Seperti dalam firman Allah. Allah dah sebut tuan, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi ahli kitab. Kemudian dia melepaskan dirinya pada ayat itu. Orang bagi tentang ayat, dia tak ambil pedoman, dia tuang, dia lari. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Syaitan ikut dia pula, cucuk dia pula. Dia tergoda, dia hanyut. Maka jadikanlah dia termasuk orang yang sesat. Habis sesat. Dan kalau kami kehendaki, sesungguhnya kami tinggikan darjatnya dengan ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia menurut hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Jika kamu biarkan, dia jeleng juga lidah dia, julur ni. Jadi macam anjing tuan, kita bagi pun dia jeleng, tak bagi pun jeleng. Buat apa pun dia jeleng lidah tuan. Tu panggil anjing. Nampak teruknya orang lagu ni. Demikianlah perumpamaan orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Amat buruklah perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami kepada diri mereka sendirilah mereka buat zalim. Nampak Allah umpama anjing tadi. Kalau kita bagi pun dia jeleng lidah, tak bagi pun dia lidah. Allah hina dengan orang yang mana yang sepanjang bagi pengajaran, bagi ahli kitab, bagi dalil, tak mau ambil pedoman, dia tinggal. Sama tadi, kalau kita buat lagu tu, kita pun lebih kurang macam anjing tadi juga. Dah bagi hantar ke orang, bagi sumbangan, bagi hadiah, bagi sedekah, kita pergi ambil balik. Bukan ambil saja ustaz, kami bayar. Bayar pun sama. Walaupun 1 dirham, orang tu jual balik, murah saja, tak boleh. Jual mahal pun lagi tak boleh tuan. Itu. Okey, last sekali tuan. Seburuk-buruk makhluk. Siapa dia buruk makhluk tuan? Kita ni banyak makhluk, tapi apakah makhluk yang paling buruk sekali tuan? تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhunna mengisahkan ketika mereka berkunjung ke Habasah atau Ethiopia, yang kita tahu mereka adalah negeri yang memeluk agama Nasrani di zaman itu.
Okey, untuk tuan-tuan, ada satu ketika dua orang ni, Ummu Habibah dan juga Ummu Salamah. Mereka pergi ke mana? Satu negeri, satu tempat nama Habasyah atau Utopia, kan? Untuk tuan-tuan, tempat ni orang-orang dia banyaknya majoriti memeluk agama Nasrani. Rakyat dia, menteri dia, raja dia. Siapa raja dia? Najasyi. Belajar tu Raja Najasyi. Dia tu agama Kristian, kan? Tapi macam mana kita tahu kata dia Islam? Satu ketika Nabi, satu hari Nabi panggil sahabat-sahabat, jom kita pergi semayang. Semayang apa ni? Semayang jenazah dekat luar. Mana jenazahnya? Jenazah tak ada. Semayang jenazah baik. Itu kali pertama berlaku dan kali terakhir berlaku. Yang mana Nabi semayang apa ni? Jenazah Raja Najasyi. Dia meninggal di mana? Di Utopia tadi, di Habasyah. Menteri dia, rakyat dia semua agama Kristian. Dia berkata raja mereka pun agama Kristian. Sedangkan dia dah peluk Islam, kan? Sebab Nabi semayang jenazah ghaib kepada Raja Najasyi ni. Cuma boleh tak kita semayang ghaib? Ya, dalil tadi ada. Nabi pernah semayang ghaib atas Raja Najasyi. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau kita perhati balik, tenung balik hadis-hadis Nabi, sekali itu saja Nabi semayang jenazah ghaib. Kalau betul benda tu ada, mesti Nabi semayang sahabat lain. Tak perkara Nabi tak sebut pun, sahabat-sahabat lain pun, kawan mereka meninggal kat mana, apa tu di tempat lain, dia bersemayang ghaib, tak jumpa, tuan. Hari cerita dia, kalau kita tengok, ada yang setuju, ada yang tak setuju. Boleh dua-dua, tuan. Cuma nak buat boleh tak? Ya, dah Nabi buat sekali, kita boleh buat. Cuma bagi orang yang faham hadis ni, dia tak buat solat ghaib ni. Sebab apa? Nabi buat sekali tu saja, khas untuk Raja Najasyi. Jadi kita faham di situ ada keluasan, ada apa? Ada khilaf di situ. Wallahu a'lam. Bila kita ada ilmu, tuan, kita tahu sebab apa berlaku, tak mana cerita dia dan keadaan dia. Nasrani di zaman itu, mereka menyebutkan sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah. Di dalamnya ada gambar-gambar, gambar Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi gereja kuih tu sebagainya, dia pun nampak ada gambar Rasulullah. Bukan Rasulullah ni Nabi Muhammad tu, Rasul Allah, Nabi Musa, Nabi apa? Kaum Bani Bani Israel, Yahudi. Kaum Nabi Isa alaihissalam, yang mana orang Nasrani. Dia buat gambar, dia buat patung-patung. Itu maksudnya Rasul Allah. Lantas mendengar kisah Ummu Habibah dan Ummu Salamah tersebut, Rasulullah SAW bersabda, mereka itu adalah suatu kaum yang mana jika ada orang saleh yang wafat di tengah-tengah mereka, mereka akan membangun tempat ibadah pada pekuburan orang-orang soleh tersebut, semacam masjid. Jadi apa dia cerita dia? Mereka ni kalau meninggal orang soleh, kalau kita wali, tok imam ke, ustaz yang soleh ke, siapa-siapa, meninggal saja, dekat bawah tu dibuat kubur, atas tu dibuat gereja. Bawah tu buat kubur, atas tu dibuat kuih-kuih. Itu, tuan. Sebab tu Nabi larang. Kita jangan jadikan aku ni seperti orang terdahulu yang mereka mengagung-agungkan nabi-nabi mereka, wali-wali mereka. Waktu tu cerita putih tu, kan, dia dibenci lah apa, treasure hunt apa macam-macam, national security apa tu. Kita tengok tu kubur-kubur wali-wali mereka yang soleh ni, kan, bawah gereja tu. Betul kata Nabi, kan. Itulah amalan-amalan mereka, kan. Waktu pasal kalau tu pergi UK ke Amerika ke sebagainya, dulu Eropah sana, itulah keadaannya. Kubur-kubur wali mereka di bawah gereja-gereja itu, di bawah kuil itu, kan. Kemudian mereka akan membuat rupaka-rupaka atau gambar-gambar orang-orang saleh tersebut. Rasulullah bersabda, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang seburuk-buruk makhluk? Mereka tu yang benar mereka mengukirkan wajah, muka, gambar, patung, dan ukiran dan sebagainya. Wali-wali mereka, dan orang soleh mereka. Itulah seburuk-buruknya makhluk mereka di sisi Allah nanti. Kita tak mahu lagu tu, kan. Dan kita pun dilarang, kan. Kalau boleh rumah kita pun jangan bagi ada gambar-gambar yang ada gantung ni. Sebab apa? Bila gambar gantung tu bukan berdosa, tak berdosa. Tapi malaikat rahmat tak masuk rumah yang mana ada gambar-gambar bernyawa. Ada anjing pun malaikat tak masuk, malaikat rahmat. Malaikat apa tu maut, ada gambar tak ada gambar, ada anjing tak anjing, dia main boleh, kan. Pukul berapa kita meninggal? Pukul 3 pagi lagi terpacak, kan. Duduk dalam hutan ke, atas gua ke, pergi bulan ke, pergi taman mana, dia cari boleh malaikat maut.
Tapi malaikat rahmat dia terganggu dengan benda tadi. Makhluk yang bentuk patung ataupun gambar-gambar yang bernyawa. Makhluk binatang ke manusia ke apa saja. Kalau gambar-gambar pokok, buah-buahan tu gagahlah, itu tak masalah. Cuma kalau ada gambar kita yang keluarga ke apa, kita simpan boleh album, selesai masalah. Habis khilaf, selesai. Kalau kita papar pula, itu jadi dia akan jadi tak nak clear kan. Wallahu alam. Jadi itu tentang seburuk-buruk betul wajah dan makhluk. Dalam hadis ini terdapat peringatan keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari menyerupai tradisinya Ahlul Kitab, tradisi Nasrani, demikian pula dengan Yahudi. Dalam hal ini kebiasaan mereka adalah manakala ada orang-orang saleh yang wafat di tengah mereka atau seorang nabi wafat di tengah mereka, mereka akan membangun tempat ibadah di atas kuburan mereka atau pada kuburan mereka. Kemudian mereka akan membuat rupaka, mereka akan membuat gambar-gambar dari orang-orang saleh tersebut atau dari nabi-nabi mereka. Jadi benda-benda ni tak clear kan. Jadi dah hindahlah daripada kita buat lukisan-lukisan dan sebagainya ni. Wallahualam, saya berhenti dekat ni kan. Ada tuan-tuan nak tanya apa-apa berkaitan dengan tajuk kita hari ni. Ya, sila tu. Ya. Macam mana? Pingat kebesaran. Okey, terima kasih. Macam mana ni? Tentang pingat kebesaran ditarik balik. Okey, bila ditarik balik tu mesti ada sebab musabab. Dia bukan saja tarik balik. Mesti ada langgaran, ada benda-benda apa yang ni. Yang kalau pemberian tu dia punya hak macam tuanku ajar kan sebagainya kan. Tarik balik pingat tu. Dia tarik tu sebab apa? Mesti ada sebab. Dia ingkar ke, dia ada benda yang tak clear dah. Itu contoh lain. Kan? Ya, politik sebenarnya itu contoh lain pula lah. Bila main politik ni yang tak boleh boleh sebenarnya wallahualam. Itu sebab lain pula lah. Ni hadiah ni macam hadiah kita orang biasa ni, itu kita tengok balik. Cuma pemberian tu itu dia ada bab lain pula tu. Ulul amri dan sebagainya. Ada tanya tuan tentang tajuk kita hari ni. Cerita kalau kita bagi ke orang dan kita ambil balik, nak pergi beli balik ke apa jangan. Buat lagu tu tak clear kan. Seperti mana anjing muntah dia, kita pergi jilat balik muntah dia. Kotor kan. Dan Allah. Kemudian insya-Allah kita berhenti, kita sambung pula minggu depan. Jadi kita sama-sama kena pelihara diri tuan-tuan ni, social distance ni, pakai penutup ni, bawa lagi sejadah tuan-tuan. Kalau ikut kita ni macam gayat ni, PKP pula pun boleh jadi lepas ni kan. Jadi doalah mudah-mudahan kita ni dihindarkanlah. Dan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.